Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta seluruh alam. Dia Maha mengetahui apa yang terbaik buat setiap hamba-Nya. Ciptaannya cukup sempurna. Sebagai hamba-Nya, kita perlu menerima apa jua liku-liku kehidupan dan cabaran yang dikirimkan. Pulau Seratus, Tumpat, Kelantan. Kehidupan bagaikan putaran roda. Ada kala di atas, ada kala di bawah. Roslan Ismail, 49 tahun, insan istimewa anak jati Pulau Seratus ini. Pernah suatu ketika dahulu, tapak kakinya meninggalkan kesan di atas tanah ini. Namun, dia reda akan ketentuan ilahi. Akibat penyakit folio sejak lahir, pada umurnya 35 tahun, Roslan tidak lagi mampu untuk melangkahkan kakinya seperti biasa. Namun, dugaan itu tidak melemahkan semangatnya untuk hidup seperti rakan-rakan lain. Perjuangan dan semangat dalam melakukan kerja-kerja amal tidak pernah luntur. Dalam Al-Quran ada dinyatakan sebagai manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain dan hendaklah kita benar-benar mengejar kebajikan. OKU bukannya halangan untuk kita membantu mereka yang di luar sana. Kerana apabila kita membantu mereka ini, kita dapat memberi kegembiraan kepada mereka dengan tanpa diduga-duga. Dan bagi saya, walaupun saya OKU, saya boleh membuktikan OKU juga boleh memberi semangat kepada masyarakat. Pada umurnya 35 tahun, Roslan tidak lagi mampu untuk melangkahkan kakinya seperti biasa. Sebelum ini, Roslan menyampaikan bantuan menggunakan kerusi roda elektrik, diikuti motor roda 3. Kini, dengan sumbangan motor ATV pemberian rakannya, pergerakan Roslan lebih mudah dan cepat mengelilingi kampung. Kediaman pusaka ini menjadi saksi kepada kegigihan Roslan menyantuni mereka yang serba kekurangan di sekitar kampung dan pulau berdekatan. Anak ke-8 daripada 9 adik-beradik, Roslan sentiasa mencari jalan untuk meringankan bebanan, terutama kepada anak-anak yatim, miskin juga ibu tunggal. Dengan kemudahan teknologi, dia dapat melakukan pelbagai kerja secara maya. Malah, dengan cara ini juga, Lan dapat menghubungi rakan NGO lain serta mencari dana untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Sebagai kakak, Arfah Ismail senantiasa memberi sokongan padu atas usaha Roslan. Dia bangga atas usaha adiknya dan kerja-kerja amal yang dilakukannya dan sering memberi nasihat kepada Roslan. Kak Lan ni salah kalau ni supaya terus buat sampai sepanjang masa, sampai ke akhir hayat dia lah. Kalau boleh, kalau dia tersihat. Macam Kak Lah ni tak lama dah kata. Nasihat dia duduk molek-molek, jaga diri molek-molek, gitu lah hayat dia nya. Kalau malam-malam dia juga orang mari sininya. Tapi alah, dia royak lah gitu gini, mana minta tolong. Tapi banyak boleh lah dia buatnya. Sawah telefon ke gapo. Panjang masuk, tak kira lah. Waktu asal, tapi orang selalu lah datang sini. Dia kalah lah jadi ujung itu pulaknya. Berdepan dengan dugaan bukan alasan untuk menyerah kalah. Kekuatan Roslan tidak datang dari kemampuan fizikalnya, tetapi ia hadir dari semangatnya yang tidak pernah mengalah. Meskipun kudrat dan langkahnya agak berbeza dengan insan lain, namun individu yang berhati emas ini tidak menganggap kekurangan pada dirinya sebagai penghalang untuk menabur bakti kepada mereka yang kurang bernasib baik. Faktor fizikal yang serba kekurangan memerlukan
memalukan Roslan ditemani rakan yang turut teruja dengannya melakukan kerja kebajikan. Ahmad Rozlan Abdullah sering menemani Roslan. Muhammad Zain Abdullah antara keluarga yang mengenali Roslan sejak 15 tahun lalu. Muhammad Zain kehilangan isteri tersayang pada Disember 2016. 3 anak istimewanya juga telah dijemput ilahi beberapa tahun lalu. Sebagai bapa tunggal, Muhammad Zain menggalas tanggungjawab menjaga anak-anak istimewanya penuh kasih sayang. Muhammad Zain kuat semangat demi anak-anaknya dan kehadiran Roslan hampir setiap bulan amat dihargai. Ambo pun buat masalah ni ambo syukur alhamdulillah dah. Ambo rasa cukup dah untuk ambo jaga anak-anak ambo tu dengan duit. Orang ramai, orang Malaysia ni pakat bagi. Ambo syukur dah rasa. Jadi mengucap terima kasihlah kepada semua rakyat Malaysia ni. Selama ni untuk bantu ambo. Terutama sekali kepada Cik Roslan ni lah. Dia banyak bantu ambo. Lepas tu dia mari semua sebulan, 2 bulan dia mari tengok ambo lagu mana. Jadi dia memang dia banyak mentolong orang, bantu orang. Saya agak begitulah masa depan ni dia banyak kali lagi lah aktiviti dia tu. Alhamdulillah. Hasil bertitik tolak pada keluarga 3 OKU terlantar. Di situ saya telah mendapat keyakinan masyarakat dan juga beberapa pelbagai pihak lah, sama ada pihak agensi kerajaan, NGO, pemimpin-pemimpin setempat yang telah daripada situ telah memberi kepercayaan kepada saya. Hasil bertolak dengan satu perubahan keluarga di Kut Keli itu. Tahun pandemik COVID-19 melanda dunia dan Malaysia tidak terkecuali. Dalam jangka masa terbabit, ramai yang terkesan. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang hasil pendapatan dikurangkan. Namun, kehidupan perlu diteruskan dalam keadaan norma baru. Warga kampung di sekitar Pulau Seratus ini turut terkesan. Sebagai seorang yang bergiat aktif dalam kerja-kerja amal, Roslan tidak jemu mendengar keluhan dan isi hati masyarakat sekeliling. Dia berusaha bersungguh-sungguh mencari dana atau mendapatkan bantuan mahupun sumbangan daripada pihak persatuan NGO yang lain. Lions Club Malaysia antara NGO yang tidak pernah lupa penduduk di sekitar Pulau Seratus. Pertubuhan ini turut memberi bantuan makanan serta sumbangan yang banyak ketika banjir besar melanda Kelantan pada tahun 2014. Setelah mengenali Roslan, setiap tahun ahli Lions Club meluangkan masa untuk singgah ke pulau ini, bertemu insan istimewa ini dan menyampaikan sumbangan. Lazimnya bantuan barangan dapur yang disampaikan adalah beras, tepung, minyak, garam, gula, biskut, mi segera, sos dan kicap. Sumbangan yang diberikan sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan masyarakat kampung, terutamanya buat keluarga dalam lingkungan B40. Bukan sahaja barangan makanan, sebelum COVID-19, NGO ini turut memberi khidmat kesihatan. Sebenarnya objektif Lions Club untuk bagi servis-servis untuk masyarakat tempatan.
Kita juga ada buat tentang makanan asas seperti hunger relief. Kita memang ada buat warm food bagi street, tak ada tempat duduk dan tempat tinggal. So kita memang dapatkan nama-nama seperti yang kita dari pulau Kepulauan 100 kita berjumpa dengan Encik Roslan. Dia bagi senarai nama. Kita memang buat analisis. Memang ada penduduk atau B40 yang dia nak. Kita mesti pergi tengok dekat keluarga tertentu. Kita dapatkan maklumat dan kita akan hantar makanan atau memang sekiranya mereka kena nak buat spek, kita memang bantu. Amran Rahman, rakan NGO yang sentiasa bekerjasama dengan Roslan dan kagum semangat insan istimewa ini. Saya terpanggil untuk membantu Roslan ni sebab bagi saya dia terlalu istimewa. Dia istimewa, dia insan istimewa. Betul lah dia istimewa, tapi dia lebih istimewa lagi sebab dia punya way, dia punya kehendak dia untuk nak bantu orang lain, nak tolong orang lain itu terlampau tinggi. Makna bagi dia tu kira life dia ke hidupan dia tu hari-hari fikir untuk nak memudahkan orang pulau ni yang orang asnah lah di segi asnah, sama ada anak yatim ke apa. Sebab saya daripada dulu saya buat sini, saya akan tanya dengan Roslan apa-apa ada masalah, ada apa dia akan lapor saya lah. Buat masa ni saya rasa bersyukurlah sebab dah ramai NGO, persatuan yang datang bantu support sinilah. Selain sumbangan makanan, Lions Club turut menyediakan bantuan kesihatan dan bantuan pendidikan percuma. Masyarakat di sini amat bersyukur atas pemberian yang diterima ini. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala dapat membalas jasa budi insan-insan yang berhati emas ini, terutamanya kegigihan Roslan dalam mengumpulkan nama-nama keluarga asnaf di perkampungan ini. Dia sendiri bagi tahu, dia akan WhatsApp. Kalau dia perlukan semua nama kampung, dia akan bagi tahu, ambil nama. Lepas tu dia akan bagi tahu, suruh bagi tahu semua orang. Abang Lan dia bagus, dia baik, dia pemurah. Lepas tu macam dia tu tolong orang, macam ikhlas lah. Dia tolong sungguh-sungguh. Betul dia kata, dia tolong. Terima kasih kepada Abang Lan, semua orang ramai, semua berbakti. Setiap sumbangan yang diterima tertakluk kepada senarai nama yang dikumpulkan Roslan. Setiap ahli keluarga yang tersenarai tidak akan terlepas pandang daripada menerima bantuan. Sebagai seorang yang amanah dan bertanggungjawab, dengan menggunakan ATV, Roslan sendiri menghantar sumbangan kepada ahli keluarga yang tidak dapat ke pusat pengumpulan sumbangan. Sikap ikhlas yang suka membantu membuatkan Roslan diberi kepercayaan penuh daripada penyumbang. Sepanjang pandemik COVID-19 ni, saya tidak perlu pergi ke KB. Sepatutnya dia orang datang jumpa saya, dia orang tinggalkan bantuan-bantuan tu untuk saya agihkan ke rumah-rumah keluarga berkenaan. Saya kata kena ambil gambar ke? Dia kata tak apa, saya percayakan 100%. Bahawa ni sumbangan tu telah disampaikan. Tapi untuk meyakinkan penyumbang tu saya tetap ambil gambar, saya tetap hantar kepada penyumbang-penyumbang untuk memberi bahawasanya bantuan ini tulus. Saya juga beri nama, nombor telefon, alamat penerima tu. Kota Baru, Kelantan. Roslan Ismail, insan istimewa yang bergiat aktif dalam melakukan kerja-kerja kebajikan. Dia turut bekerjasama dengan Pertubuhan Cakna Kelantan
dan dilantik sebagai AJK NGO ini dan bertanggungjawab dalam menyantuni golongan asnaf juga anak-anak yatim. Pertubuhan Cakna memantau lebih 400 ahli keluarga asnaf dan mualaf. Dan antara bantuan yang disediakan adalah bantuan pengagihan makanan yang dijalankan sepanjang musim pandemik ini. Tambahan lagi, Cakna turut menyediakan bantuan kesihatan serta kerja-kerja memperbaiki rumah asnaf mengikut keperluan. Pelbagai aktiviti amal tergendala akibat pandemik COVID-19. Namun, ia tidak mematahkan semangat pertubuhan ini untuk terus membincangkan kerja-kerja amal yang bakal dilakukan ahli-ahli pertubuhan ini. Azliatun Daud, selaku pengerusi pertubuhan Cakna Kelantan, berpendapat bahawa melakukan kerja-kerja amal ini memerlukan hati yang ikhlas dan kejujuran. Dia turut bangga atas sifat Roslan yang turut bekerja keras membantu masyarakat walaupun fizikalnya tidak sempurna. Sebenarnya salah satu sebab saya jadi kuatlah kerana tengok kepada saudara Roslan. Bila kita tengok dia yang tak sempurna, dia boleh bantu orang. Kita yang sempurna ni macam acah-acah aja. Jadi selepas jumpa dengan saudara Roslan, kenal dia lebih detail lagi, semangat tu lagi berkobar-kobar untuk kita teruskan misi kita, teruskan kerja kebajikan kita untuk bantu mereka-mereka yang perlulah. Kalau tak ada keikhlasan, tak ada kejujuran, benda tu tak sampai matlamat. Gitulah, jadi saya selalu minta Allah jauhkan dari saya sikap-sikap macam tu, sebab kita tak nak kita ambil duit yang untuk dibagikan pada mereka yang memerlukan. Tangan yang memberi akan menerima ganjaran yang besar di akhirat kelak. Terima kasih banyak je. Sama belajar-belajar. InsyaAllah. Saya tetap akan teruskanlah perkara ini sehingga ke saat saya menghembuskan nafas yang terakhir. Kerana saya nak minta masyarakat di luar sana, kalau orang macam saya boleh bantu orang lain, orang yang normal sepatutnya lebih kuat lagi. Jadi soal dana memang tidak jadi masalah. Selagi hayat dikandung badan, selagi itulah Roslan akan meneruskan kerja-kerja amal. Tubuh badan ini diberi nikmat luar biasa oleh Yang Maha Esa. Tanpa kudrat kaki untuk melangkah, Lan menggunakan tangannya untuk bergerak. Roslan tiada istilah letih dalam kamus kehidupan. Terus memberi apa jua bantuan atau sumbangan kepada yang memerlukan. Antara jiran tetangga yang turut dibantu adalah keluarga Kamaruzaman Omar yang menetap di pulau berhampiran. Bapak saya dari Abang ni memang orang dia cukup bagus lah. Semua masyarakat kawasan ini dia ambil tahu belakang. Walaupun dia duduk di zona Patah Suri, Kepala Toke, semua dia ambil tahu. Dan batu itu selalulah dia sampuk batu atas batu daripada NGO bagi kat dia tu. Jadi memang banyaklah juga dia tolong. Walaupun dia paksa jalan dengan kursi roda pun. Tapi dia hantar batu itu mari. Anak saya mana saya. Waktu dia pernah pergi ambil. Dia telefon pergi ambil. Kadang-kadang tu kita buat balik, orang buat balik. Dia kirim kita bagi kat orang pula. Setiap apa yang dilakukan
perlu dilakukan dengan tekun, sabar dan sepenuh hati. Itu prinsip hidup yang digenggam Erat Roslan dan banyak pengiktirafan diterima atas baktinya. Alhamdulillah, pada 2017 saya telah mendapat anugerah Tajuk Malaysia yang telah disampaikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Dan selain itu juga saya dapat anugerah daripada anugerah Jabatan Pendaftaran Negara, anugerah Belia Kelantan, anugerah daripada Yayasan Orang Kurang Upaya, kira banyak lagi lah. Dan saya telah sebagai satu suntikan semangat untuk saya meneruskan kerja-kerja saya menolong masyarakat ini. Saya tidak inginkan apa jua orang kata balasan dalam bentuk RM1. Cukuplah mendoakan agar saya dapat diberikan kesihatan yang berpanjangan untuk membantu yang lebih ramai lagi di luar sana. Selain mendapat anugerah dan penghargaan atas jasa dan bakti Roslan, dia turut mendapat perhatian seorang dermawan yang menaja menunaikan ibadah umrah pada tahun 2016. Bagi Roslan, dapat menjejakkan kaki ke tanah suci menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kenangan tersemat indah dalam sanubarinya. Roslan Ismail, seorang insan istimewa yang tabah dan kuat. Semoga perjuangannya dalam melakukan kerja-kerja amal ini diteruskan dan dipermudahkan. Dia bersyukur kerana dengan ujian dan dugaan yang dihadapinya dapat memberikan tenaga dan semangat yang lebih kental untuk Roslan meneruskan perjuangannya dalam membantu masyarakat yang memerlukan.